bahawa sekolah-sekolah ini masih lagi selamat dan kita sentiasa mempertingkatkan soal-soal keselamatan. Bagaimana nak menangani kes seperti yang berlaku pada adik Zara? Sampai sekarang tak selesai lagi. Kita ada Allah. Faham tak lagi? Kita siqah hati kita bersama Allah. Kita duduk di zaman penuh kacau bilau, penipuan, huru-hara. Betul. Tak, yang tak boleh dipakai. Nabi kata sayakunu ala nasi sanawatun qadda'atun yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Kamu akan ada satu zaman nanti penuh kacau bilau, penuh huru-hara, penuh dengan penipuan. Ini sindiran keras Ustadz Azhar Idrus terhadap pihak jawatan pemerintahan karena tak mampu memberikan sebuah keadilan terkait Zara Khairina, teman-teman. Sangat keras ini kritikan dan sindiran ya. Kami membagi tahu semua peguam, semua polis penyiasat yang bijaksana. Jangan kau cakap kami ini tidak pernah ada simpan bukti kes Zara. Hati-hati kau. Sebab itu tidak ada satu orang kena saman fitnah di negara ni. Ini kes crystal clear, kau tahu. Ugut bodoh. Boleh-boleh pula kau suicide. KM Ugut bunuh Zara. KM juga yang jumpa badan Zara di tepi longkang. Kau rasa siapa suspek utama? KM lah. Nasib Datuk Ramsing tidak backup KM. Masih selamat Datuk Ram. Betul. Saya dengar anak Guam Yu bukan suspek utama dalam kes ini. Dan saya dengar anak Guam Yu seperti diugut dalam kes ini. Nothing to afraid, Dato'. I know who is your client on this case. Mungkin anak Guam anda adalah saksi kepada kejadian itu, tetapi dia tidak berani buka mulut depan polis. Dan dia tiba-tiba lari pergi Labuan. Itu sahaja. Actually, I don't have problem with you to defend your client. Because I know your client is not the mastermind. The mastermind is KM. Pendidikan Malaysia dan Datuk Ramsing dikecam keras oleh salah satu netizen Malaysia, TikTokers Malaysia yang sangat berani sekali dan sangat tegas bahwasanya kes Zara Khairina ini akan mendapatkan sebuah keadilan yang tak lambat dan akan mendapatkan sebuah kebenaran, akan mendapatkan sebuah keadilan terkait Zara Khairina ini, teman-teman, dengan mengecam keras dan mengutuk keras Menteri Pendidikan Malaysia dan Datuk Ramsing ini semua, teman-teman. Nah, supaya kita tak penasaran, pada kesempatan kali ini kita nak coba bincangkan, kita nak coba kongsikan terkait perkara ini, terkait dua orang ini yang mengatakan bahwasanya Zara Khairina itu tidak sama sekali bunuh karena jatuh daripada lantai, teman-teman. Nah, jom kita bahas videonya. Kes daripada Zara Khairina yang saat ini belum juga mendapatkan keadilan ya, teman-teman. Kenapa? Karena si pelaku 5 orang yang tersangka itu sampai saat ini masih dilindungi mungkin ya, karena mereka merupakan anak VIP. Padahal sudah jelas Perdana Menteri Malaysia menegaskan tak peduli anak siapa, kita harus tegakkan keadilan. Lalu kenapa sampai saat ini kes Zara Khairina masih belum saja terselesaikan? Karena ada orang-orang yang memang sengaja menyembunyikan para pelaku ini ya, teman-teman ya. Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Queen Elizabeth Dr. Jennifer Vu mengesahkan Zara Khairina Mahathir masih hidup ketika berada di hospital berkenaan berdasarkan dokumen pada 16 Julai lalu. Beliau berkata demikian dalam kenyataan ketika disoal peguam Datuk Ramsing yang mewakili salah seorang 5 remaja yang dituduh dalam kes berkaitan pelajar tingkatan 1 itu. Sebelum itu, Dr. Jennifer ketika ditanya timbalan Ketua Pendakwaan 2 Datuk Badius Zaman Ahmad yang bertindak sebagai pegawai pengendali memberitahu mahkamah bahawa laporan perubatan itu disediakannya sendiri memandangkan beliau merupakan doktor pertama yang menerima pesakit tersebut. Dr. Jennifer dalam pada itu turut menjelaskan mengenai hasil imbasan tomografi berkomputer CT scan, iaitu bahagian otak menunjukkan pendarahan dan bengkak pada otak serta tiada patah pada tengkorak dan tulang leher. Perincian lanjut perkembangan inkuas
kes kematian Zara Khairina kami bawakan dalam astroawani.com. Sementara itu, Presiden Inkuest Kematian Zara Khairina petang tadi turut mendengar keterangan saksi keempat iaitu Dr. Pavan Kumar Balachandran dari Jabatan Neurosurgery Hospital Queen Elizabeth. Dr. Pavan Kumar mengesahkan punca kematian Zara adalah akibat kecederaan otak trauma yang teruk dengan komplikasi hipoksi kimia. Jelasnya, Zara dibawa ke Jabatan Kecemasan dan Trauma HQE sekitar jam 4.38 pagi 16 Julai lalu selepas ditemui tidak sedarkan diri di asrama sekolahnya di Kinarut. Pesakit tiba dalam keadaan kritikal, telah dilakukan intubasi dan penilaian awal neurologi menunjukkan tiada refleks batang otak. Pemeriksaan luaran mendapati hematoma dan luka koyak di belakang kepala serta kecederaan pada tangan kiri dan kedua-dua pergelangan kaki. Imbasan CT pula mengesan pendarahan otak yang meluas dan pembengkakan namun tiada retakan pada tengkorak. Dr. Pavan Kumar yang pernah berkhidmat di Hospital Kuala Lumpur sebelum ditempatkan di HQE pada Julai 2023 menjelaskan pesakit dirawat oleh pasukan multidisiplin namun prognosisnya sangat tipis. Zara dimasukkan ke ward neurosurgery pada petang hari sama namun disahkan meninggal dunia keesokan harinya pada jam 1.07 tengah hari. Prosiding inquest di hadapan Coroner Shah Amir Hassan dijadualkan bersambung dengan keterangan saksi seterusnya. Kubur bau wangi, benda itu harus boleh berlaku, bukan benda yang mustahil. Betul. Benda mustahil ni ma la yutasawwaru fi aqli wujuduhu. Benda yang tak boleh tergambar pada fikiran manusia boleh berlaku. Kenapa? Kerana kubur wangi itu berbau mudah saja di sisi Allah. Faham lagi? Faham ya? Orang yang mati tidak ada kubur bau wangi, tidak ada kubur keluar harum dan sebagainya, tapi orang Islam boleh jadi molek, boleh jadi tak molek, betul tak? Islam kita ajar kena sangka buruk ke sangka baik. Kubur dia tidak wangi, mati macam biasa orang negeri buka kedai, mati sakit biasa, kita sangka baik, sangka buruk. Sangka baik tu orang beriman. Dah kalau mengeluarkan yang wangi, kita pergi sangka baik, lebih betul lagi. Apa nak susah? Faham? Ha? Tak usah balau lah. Nah, mudah-mudahan kubur kita lagi wangi belaka. Amin ya rabbal alamin. Munah kubur bau ketuk. Tapa kubur nak mana tu? Apa dah? Tak ada orang kamu tak pergi tengok kuburmu. Dah, baik kubur aku wangi, mu tak apa sudah. Aku nak kubur wangi. Dah. Sebab benda wangi siapa suka? Malaikat suka. Nah, apa tu orang makan benda-benda busuk, Nabi kata jangan mendekati masjid kami. Dibersih dulu. Kenapa? Bagaimana nak menangani kes seperti yang berlaku pada adik Zara? Sampai sekarang tak selesai lagi. Kita ada Allah. Faham tak lagi? Kita siqah hati kita bersama Allah. Kita duduk di zaman penuh kacau bilau, penipuan, huru-hara. Betul. Tak, yang tak boleh dipakai. Nabi kata sayakunu ala nasi sanawatun qadda'atun yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Kamu akan ada satu zaman nanti penuh kacau bilau, penuh huru-hara, penuh dengan penipuan. Ini sindiran keras Ustaz Azhar Idrus terhadap pihak jawatan pemerintahan karena tak mampu memberikan sebuah keadilan terkait Zara Khairina, teman-teman. Sangat keras ini kritikan dan sindiran ya. Orang baik, orang cakap benar dikatakan dusta, orang yang pembohong dianggap sebagai benar. Betul. Di zaman kita. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang pada zaman itu orang yang amanah dia anggap pengkhianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan pengkhianat diserahkan tugas, diserahkan tanggungjawab, dilantik dengan macam-macam pangkat, diberikan amanah. Jelas lagi. Nah, jadi pelik-pelik. Nah, ada saksi-saksi tak boleh pakai, ada bukti-bukti tak boleh pakai, yang tak ada bukti boleh jadi bukti, yang tak boleh jadi saksi boleh jadi. Pernah kacau bilau. Faham? Jangan putus asa, berdoa kepada Allah. Nah,
bagi Allah binasakan pakatan orang-orang yang jahat. Hukum mendoakan keburukan bagi orang jahat dibolehkan pada syarak. Okey, soalan seterusnya. Dalam perkara lain, ingin kita ambil kesempatan ini juga untuk mengumumkan bahawa untuk membantu perjalanan inquest proceedings ini, untuk kos-kos yang berkaitan, anak guam kami dengan kerjasama sebuah NGO telah melancarkan satu tabung inquest untuk menampungkan kos-kos, terutamanya saksi-saksi pakar, kos-kos perjalanan dan penginapan, dan untuk memudahkan proceeding ini bagi pihak pasukan peguam. Ingin saya tegaskan bahawa keperluan untuk tabung ini tidak untuk membayar yuran guaman. Kami semua masih sama juga, pendirian kami adalah untuk melakukan tugas ini secara pro bono, tanpa bayaran. Jadi itu untuk mengelak sebarang ragu-ragu. Pengurusan tabung ini adalah di bawah penyediaan anak guam kami dan juga NGO tersebut. Jadi apa-apa soalan berkaitan tabung boleh berhubung dengan mereka untuk perjalanan. NGO itu saya faham Persatuan Bayu Raudah, ya, Bayu Raudah Sabah, dan person in charge I think Ustazah Marhamah sebagai dia punya person in charge kita, ya. So ini untuk memastikan ia maklumatnya sahih. Cuma kita tidak terlibat dalam pengurusan tabung, so kita fokus dengan inquest proceedings, ya. Ada soalan lain tidak? Okey. Kami membagi tahu semua peguam, semua polis penyiasat yang bijaksana. Jangan kau cakap kami ni tidak pernah ada simpan bukti kes Zara. Hati-hati kau. Sebab itu tidak ada satu orang kena saman fitnah di negara ni. Ini kes crystal clear, kau tahu. Ugut bodoh. Boleh-boleh pula kau suicide. KM Ugut bunuh Zara. KM juga yang jumpa badan Zara di tepi longkang. Kau rasa siapa suspek utama? KM lah. Nasib Datuk Ramsim tidak backup KM. Masih selamat Datuk Ram. Betul. Saya dengar anak Guam You bukan suspek utama dalam kes ini. Dan saya dengar anak Guam You seperti diugut dalam kes ini. Nothing to afraid, Dato'. I know who is your client on this case. Mungkin anak Guam anda adalah saksi kepada kejadian itu, tetapi dia tidak berani buka mulut depan polis. Dan dia tiba-tiba lari pergi Labuan. Itu sahaja. Actually, I don't have problem with you to defend your client. Because I know your client is not the mastermind. The mastermind is KM. Jadi, entahlah Datuk. Datuk takut inquest, Datuk takut nama-nama tu dibocorkan di mahkamah jenayah. You hanya ada satu klien. I don't know why you jadikan dia hantu. Bagi saya KM itulah dalang pembunuh utama, ya. Bagi saya KM itu pembunuh utama. KM itu bukan anak VVIP atau VIP. KM itu senior. Dia ditolong dengan geng-geng dia lah. Bagi saya dalam kes ini. Dan ada satu saksi hidup yang nampak. Kau tahulah siapa? Bukti, ya. Okey. Pertu itu betul. Muka-muka tu itu betul. Gambar tu sah. Sebab tu Menteri Pendidikan marah gambar tu bocor.
Gambar tu saya sudah semak. Memang itulah muka-muka hantu tu. Patutlah Menteri Pendidikan marah sampai buat 10 laporan polis. Menteri, why you want to protect hantu-hantu ni? Kenapa you tak protect Zara? Hei, engkau ni kerasukan hantu kan juga? Atau kau pun hantu? Hantu? Kau pun hantu kah dalam kes ni? Biar betul kau. Kau kah yang suruh budak-budak tu? Ibu hantu. Kau kah pengarah kepada wayang bunuh-membunuh ni? Aku tanya. Bukan aku tuduh kau. Dialah yang paling marah bila gambar tu bocor, kau tahu? Betul. Tidak sampai 24 jam gambar tu bocor, termasuk dokumen sulit tu. 10 laporan polis. Aku ingatkan dia buat laporan polis ke atas pembunuh. 10 laporan polis untuk rakyat yang menuntut keadilan. Lucu sekali kamu, Menteri. Saya ingat you buat 10 laporan polis untuk tangkap pembunuh, tangkap pembuli. You buat laporan polis ke atas rakyat yang tidak bersalah. What is wrong with you? Tolong heret dia pergi mahkamah, sesuatu sangat. Betul. Kuat betul dia menipu. Sudahlah dia lawat Zara di hospital, dia tidak buat bedah siasat dan postmortem. Ada yang tanya dengan kita, apa kaitan Menteri Pendidikan dengan Zara? Waktu itu Menteri Pendidikan bukan di Putrajaya, bukan di Terengganu, bukan di Kelantan. Dia di Sabah. Kau tanya pula dengan aku, apa kaitan dengan Menteri Pendidikan? Orang Malaya yang jadi Menteri Pendidikan tu, bukan orang Sabah. Aku bagi tahu sama kau. Boleh kau tanya Menteri Pendidikan, kenapa ngam-ngam waktu kejadian Zara tu? Betul. Mati dengan sangat misteri. Dialah paling kelengkabu 17 Julai itu. Cuba kau tanya dia. Nah, untuk makluman you, YB, semua guru besar tertanya-tanya dengan keadaan you pada 17 Julai 2025. Sebab waktu tu kita ada mesyuarat bersama 2,000 orang guru besar. Pasal bukti ini, Menteri Pembuli ni, kalau betul bukti saya ni fitnah ya, Fadlina Siddiq saman saya, bersihkan nama awak. Saya ni tidak takut disaman, Fadlina. Sesuatu saman. Kerana saya adalah graduan Master First Class dalam bidang sains politik, Fadlina. Saya graduan sarjana se-GPA 3.97. Saya belum buka mulut, kena ada bukti. Betul. But you sembunyikan bukti, Fadlina. Itu beza saya dengan you. Sekarang siapa yang menteri? You atau saya? Semua hal pendidikan ni saya tahu, tiba-tiba you tidak tahu pasal Zara punya postmortem dan bedah siasat. Tangkap saya, Fadlina. Saya memang sanggup masuk penjara ni untuk Zara. Tapi you takut masuk penjara untuk Zara. Betul. From the simulations and the photograph, only photograph that the deceased was found that morning looks consistent from the fall. And the two doctors' evidence also confirmed there was a fall. Okay, there was a fall. The simulation was done on the 3rd floor.
Nah, pantas saja netizen TikToker barusan menyerang daripada Ramsim dan Menteri Pendidikan Malaysia karena sudah sangat kelewatan betul membuat kenyataan-kenyataan yang membuat marah dan geram daripada netizen Malaysia. Dua doktor sahkan Zara jatuh selepas simulasi hari ini merupakan sebuah macam penipuan, macam manipulasi daripada kes Zara Koirina sehingga sampai saat ini tak benar. Sehingga sampai saat ini belum juga ditemukan keadilan buat kes Zara Koirina ya teman-teman ya. Nah, dan kita semua berharap semoga kes Zara Koirina ini semakin ramai orang yang mengecam keras daripada kes Zara Koirina ini, semakin juga cepat pengadilan atau keadilan buat kes Zara Koirina ini terwujud dan semoga segera ditangkap pelaku arwah Zara Koirina ini teman-teman. Kita harus semakin besar, kita semakin semangat untuk menyuarakan berita-berita terkait kes Zara Koirina. Karena kenapa? Kalau kita mendiamkan berita kes Zara, informasi terkait kes Zara, maka akan sulit sekali ditangkap daripada pelaku ini teman-teman. Kita harus menggunakan kekuatan media sosial ini dengan secara baik dan benar ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.